Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika nabiyil karim Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was salihin wa sunna ulaika rafiqa amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Masih kepada imam dan juga pengurusi merangkap pengurusi majlis pada malam ini, dan jemaah khas kita Ustaz Abu Hafiz, bukan Abu Hasan, Abu Hafiz Salahuddin, selaku panel yang akan kita forumkan, wacanakan, talk showkan, apalah nama yang diletakkan, tentang satu tajuk yang agak di luar konteks yang biasa kita dengar di surau dan masjid-masjid. Bagaimanakah tradisi dan apakah kerelevanannya belajar Islam di Barat? Tanpa kita sedari sebenarnya banyak juga daripada sarjana kita di Malaysia pada hari ini di universiti-universiti, sama ada di peringkat bachelor, master ataupun degree, ataupun secara sendiri-sendiri, sama ada ikut isteri, tiba-tiba dia pun sama belajar dan sebagainya. Mereka belajar Islam dan ilmu-ilmunya di Barat, di UK, di US dan sebagainya. Bahkan perkembangan mutaakhir ini memperlihatkan sangat positif. Antaranya adalah berlakunya seolah-olah satu kebanjiran, satu fenomena baru, tokoh-tokoh pembicara atas pentas agama daripada Barat di negara kita pada hari ini. Tak cukup dengan ustaz-ustaz kita yang ada di sana, berlaku pula import daripada. Hari ini saja saya bertemu dengan Dr. Bilal Fili, Dr. Salah, Muhammad Salah, dan dalam masa yang sama Syekh Hamzah Yusuf berada di sini. Ini semua nama besar di peringkat internasional, sekarang berada di negara kita. Dulu kalau kita tengok dalam hanya YouTube dan sebagainya, hari ini selang bulan mereka berada di negara kita. Wallahu alam, itu kita akan kupas pada malam ini. Adakah ia fenomena yang menarik, yang bagus, ataupun sebaliknya, dan bagaimana tradisi belajar di Barat dan juga di Timur. Orang yang balik daripada di Barat itu, sama ada belajar di UK ataupun US, boleh tak kita panggil ustaz juga? Ataupun hanya khusus untuk orang balik pada Mesir, Jordan, Morocco dan belajar di UM macam saya saja, boleh panggil ustaz? Ada. Ini yang akan kita bincangkan insya-Allah dengan Ustaz Salahuddin pada hari ini, yang berkebetulan memang beliau sesuai kerana beliau di peringkat bachelor, kelulusannya daripada IIUM, UIA dalam bidang ilmu wahyu Quran Sunnah, dan juga di peringkat master beliau menyambung pengajian Islam, Master in Islamic Studies di SOAS, School of Oriental and African Studies, satu institusi yang dicipta khas untuk mengkaji tentang Asia, tentang kita katakan tentang Timur, lebih tepat tentang Timur, budaya-budayanya, ilmu-ilmunya dan sebagainya. Baik Ustaz, untuk pengenalan, boleh Ustaz kongsi secara umum, kenapa Ustaz lebih memilih, kalau kata nak sambung peringkat master tu, pergi ke SOAS di UK berbanding tidak di US? Bahkan kenapa tidak di Mesir, Jordan dan sebagainya, sedangkan Islamic Studies, bahkan ambil dalam bidang hadis pula di sana? Ini satu, kita nak tahu lah jawapannya apa. Okey, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin, alaihi afdhalus salatu wa atammu taslim. Saya muliakan sahabat saya dan mereka menjadi proses surau, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Forum pada malam ini adalah satu forum yang paling saya tak bersedia, sebab dia bercerita tentang pengalaman dan dia bukan bercerita tentang satu benda yang begitu fakta, dan saya suka benda. Sebab saya tak kalut untuk bersedia banyak benda. Soalan yang diberikan adalah kenapa saya memilih
Ceritanya mungkin kita boleh tengok benda yang agak panjang. Saya habis SPM, saya ambil sains agama, sains kulit agama. Saya ambil biologi, saya ambil fizik, saya ambil kimia. Dan habis itu saya tak berhasrat untuk mengambil pengajian Islam. Saya tak bercita-cita pun untuk mengambil pengajian Islam. Sehinggalah ketika itu saya ingat saya adalah batch yang pertama SPM yang mana application berlaku online. Selepas itu diisi korang apa hitam apa semua. Dan akhir sekali saya tak dapat menang. Sehingga ibu saya kata dia akan buat apa bantu untuk ketika saya buat semua sebab my mom was dia cukup mahukan saya untuk ambil pengajian Islam. Tak kena Allah dapat. Sehinggalah dia buat rayuan dan sebagainya dengan syarat jangan ambil sains, ambil pengajian Islam. Tak kena Allah dapat. Ya ini seperti menteri saya belajar dan sebagainya habis. Dan mungkin Allah memberkati apa yang ibu buat dan juga pilihan dia. Dan saya habis degree dan saya dan dia ini ada satu, saya tak aktif banyak benda, melainkan saya satu aktif dalam al-munadharah bil-lughah al-arabiyyah, Arabic debate. Saya masuk, saya tak tahu kita bercakap, mungkin kita ada daripada sekolah, mungkin ini bercakap nanti. Jadi saya masuk depan, saya bercakap, dan menariknya depan dia tidak bercakap tentang agama. Dan kenapa dia mungkin berbeza dengan universiti lain. Sebab universiti lain yang akan ambil pengajian Islam ini, dia akan satu keadaan di mana dia fokus tentang pengajian Islam. Dan kami kena wajib ambil sedikit daripada human sciences, dalam bahasa Inggeris kami kena ambil dan hukum, banyak benda. Dalam pengajian Islam, saya ingat satu-satunya universiti yang mewajibkan penggunaan bahasa Arab di Malaysia setakat ini yang mewajibkan, dan dia push in the system dan mungkin 70% daripadanya adalah, terutama di department saya di Quran Sunnah, adalah orang yang mengajar bahasa Arab yang bukan native speaker Melayu. Dan dia setengah daripada macam guru saya, syekh saya dalam hadis Profesor Dr. Muhammad Abu Laith, dia tak boleh cakap melainkan sama ada bahasa Arab ataupun Urdu tua. Kalau tak boleh cakap Arab, kau memang tak boleh cakap Urdu saja. Maka tak nak kena cakap bahasa Arab lagi, kena terpaksa. Akhir sekali saya habis, dan alhamdulillah kita pun ila haddin ma nastati' an natakallam bil lughah al-arabiyyah. Kita tak pergi negara Arab, kita tak menang, tapi kita boleh sehingga satu tahap kita boleh bercakap dalam bahasa Arab. Habis dalam degree saya ingat saya habis ketika tu, saya baru habis final paper, saya ada pertandingan debat dunia dalam bahasa Arab di Qatar, di Doha, Qatar. Dan tim kami adalah satu-satunya tim yang bukan berbahasa Arab dan bukan native speaker, karena bil-lughah al-fariq al-wahid. Okay, the only team yang bukan native speaker yang akan bercakap lahir dengan bahasa Arab. Saya pergi dan alhamdulillah kami tak pernah kalah dengan Arab, dan kami kalah dengan tim kami sendiri daripada UAE. Kami ada 2 tim, 2 atau 3 tim 2011. Saya balik dan saya terfikir, saya nak pergi mana lepas ni dalam keadaan yang agak mudah, dan kita rasa nak sambung belajar master. Semula sepi. Saya tanya kepada guru saya yang paling rapat dalam bidang hadis yang saya paling sayang adalah Dr. Muhammad Abu Laith. Dan saya daripada degree saya tidak berpakaian dengan pakaian ustaz. Kat Malaysia ada pakaian ustaz nak pakai, sebab tu kadang-kadang saya untuk di UK ataupun saya pergi tempat, saya pakai pakaian biasa. Maka jumpa orang kata dia teragak-agak nak beri ustaz tak sebenci, itu hanya nama saja. Itu adalah salah satu kita akan bincang nanti dengan kita punya dogmatik isu dalam masyarakat kita. Pakai macam ni ustaz, ada macam ni bukan ustaz, yang ni pun tak tahu nak kategorize apa dia. Tengok, saya pergi dan saya sengaja bercakap dengan beberapa orang yang mungkin ada latar belakang agama, yang mungkin dia ada Islamic finance ke, latar belakang dia ada mungkin lah imam di sana sini.
Majoriti yang keluar daripada visi saya di belakang saya kata jangan pergi kan, rusak. Dan tidak ada satu pun guru saya dalam visi Quran dan Sunnah, di Departemen Quran dan Sunnah yang melainkan kata engkau pergi dan engkau buat sesuatu. Tetapi yang saya tertarik, yang menyebabkan saya ada satu keazaman untuk pergi, ada Profesor Dr. Muhammad Abdullah cakap dekat saya. Dia kata engkau tahu bahasa Arab, dan had engkau dalam bahasa Arab itu kira kami dalam keadaan sekarang kita bahasa Arab itu tak elok mana. Cuma ketika itu kita boleh sampailah untuk baca kitab turas, untuk berdebat dalam bahasa Arab, untuk berbincang dalam bahasa Arab. Kalau kau duduk di Malaysia, kalau kau pergi negara Arab, tahap ataupun level itu agak sama. Dia kata untuk engkau menjadi seorang yang hebat, untuk engkau pergi kepada satu tahap yang hebat, jangan berlawan dengan orang yang di bawah atau senara dengan mereka. Mencabar yang berada di atas. Itu dari segi ilmu. Kita datang, contoh, kita nak dapat hebat, kita pergi di kelas. Contoh kita guru atau kita belajar, kita pergi kelas. Anak murid kita tanya, kita jawab, kita lagi-lagi kan. Kita tanya, apa tak belajar lagi, itu apa tak tahu, ini kita dah jawab kan. Nampak tak kita jawab? Contoh kita guru silat ataupun guru taekwondo, budak dalam pula bad yang permulaan, kita sepak dia pun dia dah terpelanting. Jadi kita kata kita tak jangka di dalam berlawan. Jadi kita tak ada dalam bahasa Inggeris kita pun tak ke mana, untuk mencabar diri kita bercakap dengan satu bangsa asing pun tak ke mana. Menyebabkan saya rasa aku perlu pergi kepada satu tahap. Bahasa Inggeris saya ketika itu teruk. Saya pergi ke sana dan saya mengambil diploma di dalam bahasa Inggeris dan dipanggil sebagai diploma English Language and Academic Studies. Saya belajar selama 6 bulan, beberapa bulan lebih, ambil diploma. Kita belajar dalam keadaan benar penuh kelas itu. Saya kata, alhamdulillah, maka terjadikan saya dapat distinction. Di UK dia panggil distinction, di Malaysia dia akan panggil sebagai first class. Okay, saya pun terkejut. Kita dah bodoh, orang kampung, tak tahu apa bahasa Inggeris. Alhamdulillah, tak ada orang kita boleh. Sebab kadang British punya English, dia kita panggil bahasa mendadak. Dia mengakui, dia pelan kataan. Dia tidak straightforward English. Dia pusing sebab tu dia kata pasal Titanic karam. Sebab bila Titanic bahasa Inggeris dia lagi yang lama, mereka akan cakap dalam keadaan jalan kaya, yang cakap dengan standard. Kalau kita sebut contoh, dia akan kata matter. Kalau yang sebut T, yang T itu dia dengar, maksudnya yang high class. Kalau T yang tak ada mahal, dia kira low class, dia kira low class. Menyebabkan kita tahu yang pergi ke kapal Titanic itu orang yang high class. Dan bila dia nak minta tolong ke orang yang cakap bahasa Inggeris yang panjang, tak ada habis karam. Kalau US dia tak ada, dia straightforward. Dia makan, dia mati itu. Jadi saya pergi ke sana dan ternyata alhamdulillah setakat saya hidup adalah keputusan berani dan yang saya tak pernah kesan untuk pergi ke UK atau pergi ke Barat untuk belajar Islam. Sebabnya untuk cabar diri, untuk duduk pergi ke negara Arab. Mungkin kita dah belajar bahasa Arab, mungkin kita ada 20-30%, 50% kesediaan. Jadi dia bukanlah benda yang nak takut sangat. Pergi sana pun kita sebut di nama singkatan bagi school saya adalah School of Oriental and African Studies. Dan UK ni dia satu negara yang bercampur. Dia datang dari negara-negara Commonwealth, datang daripada Pakistan, datang daripada Bangladesh, datang daripada India, dan mereka akhir sekali menjadi rakyat British. Jadi kadang-kadang lagi immigration dia bercampur. Ada kadang Mak Saleh kulit, kadang ada yang daripada Scotland, ada yang daripada Ireland, mungkin ada yang pegawai yang asal daripada Bangladesh, daripada India. Saya datang first, saya sebut saya nak pergi belajar kat SOAS. Memang ada orang sebut SOAS. Kata apa? Excuse me, pardon. Saya kata School of Oriental and African Studies. Kata SOAS. Macam dia segala SOAS. The next time saya masuk balik ke London, saya kata saya belajar di SOAS. Saya sebut balik School of Oriental and African Studies. Dan dia kata okay, SOAS.
Sekejap dia kata ni, sekejap dia kata tu. Jadi perkara yang kita belajar daripada segi bahasa, daripada segi culture, dan terutama daripada perbahasan ilmu dia lebih mencapai, dia lebih segar di dalam mengkritik, di dalam memberikan pandangan-pandangan baru. Saya rasa setakat itu untuk awal kenapa saya pergi ke sana. Alhamdulillah, bagi siapa yang masih berkeinginan untuk belajar, mungkin cerah jelas apa yang disampaikan tadi, dan mungkin boleh pasang angan-angan sekali lagi, dan juga impian untuk ke UK dan sebagainya. Selain daripada meneman rumah dan sebagainya, kita sendiri pun belajar juga bagus. Baik, tapi Ustaz, dari sudut ketamadunan, kita perasan bila kita tengok dari sudut tamadun, peralihan tamadun ke tamadun, contohnya sebelum Islam muncul ada tamadun besar, tamadun Rom, Greek Rome, kemudian ada tamadun Yunani, ada tamadun Farsi. Dalam masa yang sama tamadun China dan India juga sudah wujud sebelum tamadun Arab Islam muncul. Baik, apa yang berlaku bila tamadun Arab Islam muncul dan perkembangan Islam begitu hebat selepas kejayaan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu asas di Madinah? Berlakunya satu, kita katakan, perpindahan ilmu itu, dan paling drastik pada zaman Umayyah bila khalifah apa nama Sufyan, khalifah yang kelima, khalifah Allahumma salli ala Muhammad, khalifah yang kelima dalam khalifah yang pertama dalam Bani Umayyah telah mengalihkan ibu kota negara Islam, Daulah Islamiyah, daripada Madinah ke Damsyik. Maka berlakunya satu proses yang begitu rencang, kerana sebelumnya umat Islam hanya hidup di kalangan orang Islam. Tapi bila di Damsyik pada masa itu, di Damsyik majoritinya kerana bekas daripada pemerintahan Rom, maka berlakunya satu asimilasi budaya dan juga ilmu, perpindahan dari sudut kita katakan penterjemahan karya-karya klasik Yunani, Plato, Sokrates dan sebagainya mula berlaku ke dalam bahasa Arab, dan akhirnya berkembang hinggalah daripada bahasa Arab membawa kepada bahasa Latin, dan Latin ke dalam bahasa Inggeris, dan akhirnya pada hari ini Inggeris Barat muncul supaya selain pada kuasa politik, ekonomi, juga kuasa ilmu. Dan itulah sebabnya mereka, mungkin salah satu faktor yang dasar mengapa mereka lah dilihat sebagai orientasi tamadun dalam dunia pada hari ini. Jadi soalan saya, Ustaz, mengapakah timbulnya kecenderungan itu? Mereka, apa faedahnya untuk mereka mengkaji tentang Islam? Bahkan di School of Oriental of African Studies tadi ada satu departmen yang khas yang melahirkan sarjana-sarjana mengkaji tentang orang Melayu, tanah Melayu, kesusastraan Melayu, yang kita fikir apa pentingnya untuk mereka. Dan sarjana-sarjana hadis, sarjana-sarjana Quran yang mereka tak Islam pun, tapi kadang-kadang mereka lebih alim daripada kita, bahkan fasih bahasa Arab dan sebagainya. Apa sebenarnya kepentingannya yang kita terlepas pandang perkara tersebut, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsi kita. Ini mungkin perkara yang panjang yang kita boleh tengok. Satu fakta yang kita boleh tahu adalah sejarah berulang. Sejarah dia berulang. Daripada zaman Umayyah, kalau daripada segi pembacaan saya antara Umayyah dan Abbasiyah, permulaan daripada Abbasiyah, daripada Umayyah, tetapi puncak pada golden age of Islam dia naik ketika Abbasiyah. Pertama, kerana di zaman Umayyah mulalah setengah daripada orang dia datang dan pemimpin ataupun kepimpinan umat Islam, khilafah, dia begitu terkejut. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafah Rashidun, dia naik, dan kemudian dia berada di atas manusia. Bila dia orang kira orang yang tidak ada nilai dahulu, tiba-tiba dia berada di atas, seakan-akan itu akan tanah itu wujud. Ketika itu masuklah nyanyian, masuklah pembaziran ke dalam istana, sehingga apabila jatuhnya Umayyah dan naiknya perkara-perkara ini ketika zaman Abbasiyah, dia membuat penterjemahan ini masuk ke dalam Islam, ataupun seperti mana disebutkan Zainuddin tadi,
dan dia menjadi perkara yang menarik. Sehingga kan sejarawan mu'arrikhun merekodkan adanya satu event yang dipanggil sebagai Hanan Murad, yang mana ia adalah satu event yang dibuat oleh pihak istana kerajaan untuk memanggil mazhab-mazhab yang berbeza, dan mereka duduk di satu tempat dan mereka berdebat. Siapa yang menang diberikan tanah, diberikan gelaran, diberikan duit, dan siapa yang kalah ketika itu satu benda yang besar. Sehingga mazhab ini kalah, mazhab ini menang, mazhab itu kalah, mazhab ini menang. Selain daripada mereka bersedia untuk berlawan idea, mereka juga akan menulis dalam tulisan yang banyak. Isu dia tak kisahlah sama ada dia ikhlas ataupun tidak, tetapi apa yang berlaku, tulisan itu wujud, sumbangan itu wujud. Dan inilah yang membawa kepada gerakan di mana mereka ini berlakunya intellectual discourse among the school of thoughts, and in that particular period of time yang mana mereka datang dan mereka berbincang tentang ilmu. Dan zaman ini mazhab merupakan satu tempat di mana untuk mendapatkan penjelasan, ruang intelek, bukan ruang junun ataupun taklid. Apabila zaman tersebut dikatakan mazhab, dia tokoh, mereka datang kepada mazhab untuk mereka berbincang tentang agama, untuk menawarkan ataupun offer idea mereka, diskurs mereka, berbanding dengan datang habis di zaman Abbasiyah sehingga kepada mungkin 1400 tahun atau 1300 tahun atau sebelum daripada itu, mulalah zaman dulu ketika mazhab dilihat sebagai tempat untuk bergantung yang muslim dalam bidang fiqh. Okey, mereka berbincang kerana apa? Kerana berlakunya salah satu daripada berlakunya perdebatan tadi. Yang kedua, apabila idea tersebut sebarang idea itu dicabar, apabila satu idea hanya duduk secara dominan, kita akan pergi ke mana? Sebab itu dia melakukan kepada safar. Satu syair yang terkenal oleh Imam Syafi'i dinasabkan kepada Imam Syafi'i, setengah daripada mu'arrikh ataupun mereka yang mengkaji sejarah daripada jalan ulama hadis, dia kritik riwayat ini untuk dinasabkan kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, safir tajri wa bar'amman tufariquhu. Panjang syair ini. Antaranya dia kata, inni ra'aitul ma'a lam yajri yufsiduhu. Engkau bermusafirlah, engkau akan melihat suatu benda yang engkau tinggalkan itu ada garanti. Aku melihat dari Imam Syafi'i, air yang tak bergerak itu tidak bagus. Kalau dia berjalan, dia bagus. Singa apabila berada di dalam hutan sahaja, dia duduk saja, dia takkan jadi puas. Dia kena keluar mencari musuh ataupun mencari buruan yang lari daripada nampak kehebatan dia sebagai seekor singa. Maka apabila datangnya sarjana Islam, apabila dia datang sahaja, dia duduk, orang kata, oh jangan, kita gunakan undang-undang, jangan cakap benda. Tuan-tuan, antara orang di sekolah saja, di SOAS, yang hebat diminta, sama ada dia betul-betul hebat atau kerana dia mempunyai pandangan yang berbeza, adalah Qasim Ahmad. Pada sekitaran tahun 1986-88, dia ditawarkan menjadi pensyarah penuh di School of Oriental and African Studies di London. Dia ditawarkan, tapi dia tolak ketika itu mengikut penulisan kerana dia nak memperjuangkan sosialisme dia. Okey, itu perkara kedua. Tetapi dia dijemput untuk mengajar di sana. Isunya adalah apabila kita berada untuk address secara terbuka dalam perbincangan ini tidak berlaku kepada masalah syiah kita. Tuan-tuan, dalam masalah syiah, di dalam sejarah Islam, syiah tidak pernah berjaya berani untuk berhadapan secara terbuka dengan ahli sunnah. Kalau kita tengok setengah daripada syiah yang kata, oh kami syiah baru, kami tak kafirkan sahabat. Bila kita bawa teks kepada dia, ini yang disebutkan sebagai contoh dalam Biharul Anwar, ataupun disebutkan oleh Al-Qulaini, disebutkan oleh banyak Al-Majlisi dan sebagainya. Kita kata dia menghina para sahabat. Sekarang engkau katakan bahawa dia ini salah, dia ini amwak. Kadang-kadang mereka reserve, mereka tak mau kata. Dia kata itu hal dia, tapi aku cakap sekian-sekian. Dia takkan kata kepada tokoh-tokoh awal. Jadi apabila kita katakan kenapa
golden ages. Pada zaman tersebut kerana berlakunya pertempuran ideologi. Isunya bukan masalah berlaku pertempuran, masalah our attitude towards ataupun masalah sikap kita menghadapi perbezaan pandangan. Tuan-tuan, apabila pada zaman dahulu mereka berubah, mereka melihat pandangan, berlaku the clash of ideas, mereka melahirkan satu buku, mereka melahirkan pandangan yang berbeza. Apabila ada orang melihat satu perkara, adanya mazhab zahiri, melihat hanya pada teks. Tuan-tuan, walaupun mazhab zahiri dan selepas itu adanya successor dia seperti Ibn Hazm al-Andalusi, tidak ada satu orang pun di kalangan sarjana Islam menolak pandangan ataupun menolak Ibn Hazm secara fikih. Kawan saya, dia belajar debat bukan kerana dia pergi kelas, tapi dia belajar debat disebabkan dia belajar kitab Al-Muhalla bil Athar oleh Ibn Hazm al-Andalusi. Bagaimana Ibn Hazm dia buka semua dalil-dalil depan, dia tiba semua satu persatu, dia kata pandangan yang bagus. Ada pandangan yang kita boleh berdebat balik, tetapi dia bersusunan dia debat hebat. Kita, ustaz-ustaz yang berada di hadapan ini yang mengajar, maksud saya Ustaz Jamiluddin dan sesiapa pun, hebat bercakap. Di tempat kita boleh berkhutbah, kita boleh bagi kuliah. Tak ada siapa yang berani boleh pergi ke sana, ke mana-mana gereja, ke mana-mana boleh datang kata saya nak berbicara, saya nak berdebat. Pertama, konotasi debat di dalam masyarakat kita terlalu negatif. Konotasi debat dalam masyarakat kita terlalu negatif. Kedua dia berdebat, dia sekarang aku nak cari salah orang. No, kena dia istilah saja, dia berjidal, dia yang satu perkataan, tapi isunya kita memang menggunakan debat nak buat kerja jahat. Kata benda ni boleh buat gaduh. Tuan-tuan, kalau benda itu ada unsur jahat dia atau unsur tidak baik untuk kita harapkan, tuan-tuan kena harapkan racun, tuan-tuan kena harapkan ubat-ubat, tuan-tuan kena harapkan pisau. Bagaimana perkara itu digunakan isu dia, bukan apabila kita nampak rosak. Hari ini contoh, dia kata Facebook ada masalah boleh menyebabkan bunuh orang, fitnah orang. Jadi dia kata oleh itu kerajaan mencanangkan supaya tutup Facebook. Macam apa yang sama? Kan kalau kita konsisten terhadap idea dia, tutup jalan raya. Sebab jalan raya juga menyebabkan orang kemanangan. Kita ramaikan dan kita letakkan orang berada pada path yang betul, jalan yang betul, bagaimana untuk berlakunya intellectual discourse. Kenapa di barat sekarang dia naik berbanding dengan negara Islam? Kerana negara Islam dia ada dua masalah. Pertama masalah sosial, kedua masalah politik. Masalah politik. Saya khususkan kepada Malaysia. Orang Malaysia dia sama ada dia sedar ataupun tidak, dia mahu mengaku ataupun tidak, dia ada masalah dengan raja ataupun sultan Singapura terhadap Hang Nadim. Orang itu cerdik, dia takkan dia pergi mana. Orang itu boleh mengkritik bagaimana yang kedua dan ketiga, dia takkan boleh pergi ke mana. Sampai kan termasuk orang politik tak setuju keluar parti. Hari 2-3 hari ini kan, isu dia adalah apabila kita ada sebuah pandangan, 3 pandangan, 4 pandangan, bermaksud kita bercambah. Ada idea. Saya bagi tahu tuan-tuan, barat pada hari ini kadang-kadang dia lebih baik kerana dia membebaskan orang daripada satu doktrin. Itu saya tak setuju sepenuhnya. Apabila disebutkan sebagai secularism, dia bukan semestinya memisahkan agama daripada politik. Secularism adalah satu idea yang besar. Contoh orang kata bahawa ini liberal. Tuan-tuan, liberal bukan bermaksud dia tak mau agama ini sebagai tak ada value. Apabila perkataan itu perkataan liberal, ia bermaksud dalam bahasa Inggeris, rujuk kepada bahasa Inggeris. Jangan tanya liberal rujuk pada ustaz itu mana-mana, dia datang daripada Mesir, dia datang daripada Jordan, dia tahu bahasa Inggeris tak? Kemudian tiba-tiba nak bercakap, dia kata tuan-tuan liberal ini sekian. Tuan-tuan, sehingga ada orang, saya ada satu forum, orang disebut Jolo. Saya kata apa Jolo? Dia kata daripada awal. Rupanya dia nak sebut perkataan nama seorang John Locke. Sebab dia tak datang dari negara Arab, nak sebut nama orang John Locke, seorang tokoh liberal daripada UK, dia datang dari England. Sehingga dia datang tak boleh sebut. Tapi dia marah benar dengan John Locke ni. Tapi dia tak boleh nak sebut. Sebab
dengan saya, tak kenal dia. Saya duduk depan dia. Dia kata saya depan-depan. Macam kita juga. Kita cakap tentang liberal, kita cakap tentang sekular. Tuan-tuan, sekular bukan bermaksud pada hakikat dia memisahkan agama daripada politik. No. Lihat kepada sejarah revolusi Perancis. Saya bagi panjang sikit lah. Saya dah melihat pada clash of civilizations. Kalau kita tengok kerana apa? Kerana ketika itu gereja mencengkam kuat terhadap agama. Ketika itu, sebagai contoh, Galileo Galilei ataupun orang sebelum daripada dia menganggap bahawa pusat kepada alam semesta ini adalah matahari. Tetapi Bible menyatakan ataupun pandangan gereja ketika itu menyatakan bahawa pusat kepada alam semesta ini adalah bumi. Mereka yang belajar sains kata no. Siapa yang kata matahari itu adalah pusat kepada, kita pun tahu sekarang dengan kita hantar teknologi kita ke universe, dia nampak pada matahari dikelilingi dengan jarak yang agak signifikan, distance signifikan antara satu dengan yang lain, di mana yang berada di tengah adalah matahari di dalam Bima Sakti. Jadi ketika itu apabila orang-orang sains berkata alam semesta pusatnya adalah matahari, mereka ditangkap dan dibunuh. Bakar. Di Oxford ataupun termasuk beberapa tempat yang lain, termasuk di Jerman, apabila mereka ini dibuat bukan sikit. Kalau macam kita kadang-kadang kita pancung dalam sejarah kita, sejarah Melayu pun sama, dia pancung senang nanti. Tak, dia akan, contoh di Oxford dia ada tempat di tengah-tengah di Broad Street ada tempat dia letakkan cross, tempat di mana pejuang-pejuang mereka yang perjuangkan tentang liberal di dalam Kristian, yang mempertahankan idea Martin Luther. Dia dibakar dengan jerami padi. Dia dibakar dan dia jangan mati kerana asap. Dia dibakar daripada bawah kerana tidak bersetuju dengan gereja. Ketika itu mereka bergerak, Martin Luther naik dan sebagainya, sehingga dia membantah surat pengampunan. Nak ampun dosa ni bayar kepada apa? Kepada orang-orang agama supaya dosa itu diampunkan. Macam ustaz-ustaz hari ini pun buat juga kerja tu. Dia tolong hantar zikir sekian 20,000 dan dibagi. Kerana kita pelik benda itu berulang. Dan apa yang berlaku, mereka bangkit dan mereka meruntuhkan. Ketika itu politik negara dengan gereja ini sama. Bila orang lawan politik, gereja akan baca teks ataupun nas agama, jangan lawan kerajaan. Maka sebagai contoh, kerajaan akan protek gereja satu sama lain. Oleh yang demikian, isu yang berlaku ketika itu orang bangkit dan menjatuhkan sistem gereja dan separate antara agama dan juga politik. Siapa baca tentang idea asal sekular, dia akan kata dalam waktu yang sama kerajaan state has to respect the rights of religions. Mestilah menghormati untuk orang beragama. Dan tidak ada sebarang unsur agama boleh masuk ke dalam, ataupun unsur agama, doktrinisasi agama tidak boleh masuk ke dalam kerajaan. Ia berbeza dengan Islam. Islam letakkan untuk memandu. Tapi selepas daripada beberapa ketika selepas kematian Khulafa Ar-Rasyidin, agama menjadi perisai kerajaan untuk menekan rakyat sehingga pada hari ini. Maka berlakunya pemisahan. Dan saya katakan pemisahan ini pada satu tahap menguntungkan Islam, tuan-tuan. Walaupun di Perancis sebagai contoh, saya teringat antara debat di antara Presiden Sarkozy dan juga Profesor Tariq Ramadan dalam bahasa Perancis. Ketika itu adalah pilihan raya terakhir sebelum Sarkozy jatuh naiknya Holland. Dia kata ini adalah negara sekular, kita tak boleh letakkan Islam. Profesor Tariq katakan bahawa there is no such thing as purely secularism in a state. Tidak ada satu negara yang secara sejati dia sekular. Perancis, hari cuti dia, weekend dia adalah Sabtu dan juga Ahad. Prof Tariq Ramadan pandai, dia pusing, dia kata kalau you katakan bahawa ini bukan sebuah negara yang ada latar belakang agama, aku cabar engkau untuk ubah hari cuti Ahad. Kenapa cuti Ahad? Gereja. Kerana itu adalah hari gereja. Kalau kau nak kata ini tidak ada sebarang unsur agama, Ahad adalah hari gereja. Sebab tu engkau bercuti Ahad. Maka apabila berlakunya
masalah ini, Islam itu dicabar, maka dia boleh pergi kepada satu tahap di mana Islam itu matang dan masak. Antara pengalaman saya tentang tamadun ini, bercakap tentang tamadun, saya duduk agak jauh pada awal ketika saya berada di sana dalam 2 tahun lebih. Kelas saya berada di Central London, dan rumah saya duduk di Greenwich. Jalanan kalau kata naik train ulang alik lebih kurang pergi saja 1.5 jam, atau balik 1.5 jam, tukar train dan sebagainya. Tapi penuh lagi lambat lah. Sehingga saya ada kuliah di Central London, saya mengajar tafsir, dan saya balik malam. Ingat, time tu dekat pukul 10 ke 11. Dan semua tahu siapa yang bela anjing. Kalau kucing tak ada masalah, anjing dia kalau dia tak buat jalan sehari tu, dia akan makan semua benda dalam rumah tu, dia akan cakar, rosak barang rumah. Dan tiba sebawah, saya dalam bas, saya duduk belakang, dan dia tengok ada 3 orang budak tu saya ingat paling tua pun 9 tahun. 9 tahun dia naik bas, duduk belakang, dia bagi anjing dia tu makan. Saya dengar conversation antara dia, saya antara nampak tak nampak duduk belakang. Saya terkejut dialog mereka. Bila dia duduk, dia tak tanya, kau tadi main PS3 berapa lama? Kau tadi berapa lama berjalan? Dah. Dia boleh duduk, dia kata, I think there is no such thing as God in this world. I don't believe in the existence of God. Aku tak percaya Tuhan ni wujud kat muka bumi ni. Budak umur 9 tahun, tuan-tuan. Bapak yang umur 40 tahun pun saya rasa tak Malaysia kadang-kadang tak bincang isu ni. Budak paling umur, saya ingat paling tua 9 tahun, dia kata aku tak percaya adanya kewujudan Tuhan kat dunia ni. Dia bincang benda falsafah kan? Very falsafah, sangat falsafah tentang kewujudan Tuhan, adakah Tuhan dah mati. Benda ini dibincangkan di barat. Saya tengok dia, saya terkejut. Sehingga saya berjalan balik ke rumah, saya berfikir, macam mana satu orang budak boleh berfikir kepada tahap ini. Kedua, bila ada budak-budak kecil dia buat usaha dan dia sama-sama mak dia bercakap dengan saya. Dia kata dia gambarkan kepada anak dia, dia kata dunia ini sepertilah 3 stesen, stesen A, B dan C. A kita daripada hidup, B adalah mati, C adalah kita insya-Allah pergi ke syurga. Pergi ke syurga. Budak itu tadi, walaupun saya ingat umur dia bukan 9 tahun, umur dia 5 tahun ke 6 tahun lah. Dia baru mula berfikir, bercakap. Budak tu sendiri tanya, dia kata, kenapa syurga mesti C? The best grade adalah A. Okay? Itu dia fikir dalam tahap begitu sekali. Okay? Dan menyebabkan saya tengok, Masya Allah. Dan kalau tuan-tuan tengok di YouTube, setiap hari Ahad pada pukul 5 petang di Hyde Park Corner, di antara tempat yang very central di London, dan Hyde Park Corner, ada satu corner dekat, siapa yang mungkin di sini ada mungkin berjalan shopping kat sana kan, dia ada satu tempat dekat dengan kawasan Oxford Street dan sebagai Edgware Road. Setiap Ahad akan ada dipanggil sebagai tempat untuk berdebat. Siapa-siapa datang, dia bawa kerusi, dia letak, dia bercakap pun semua. Dan sebenarnya akan ada perdebatan antara Kristian dan juga Islam. Ada satu padri itu dia bercakap tentang Islam, dia bercakap tentang doktrinisasi Kristian. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam video tu, budak 5 tahun, saya ingat 5 tahun, 7 tahun gitulah, yang boleh mula bercakap. Dia ambil kerusi, dia jawab balik satu persatu, sehingga padri itu turun dan balik. Kawan saya buat PhD dalam microbiology di Imperial College of London. Dia bukan ustaz, tetapi apabila duduk di sana, apabila orang mempertikaikan agama kita, menyebabkan kita mahu bercakap, kita mahu pertahankan agama kita. Isu yang saya nak bawa adalah jangan duduk di dalam zon selesa, menyebabkan kita lemah tentang agama. Orang nak guna kalimah Allah, kita kalut, dia kata habis dah anak-anak kita akan serabut tengok Allah ni Allah Kristian ke Allah Islam. Tuan-tuan terpulang kan dengan demokrasi untuk pilih atau sama ada setuju dengan saya ataupun tidak. Tetapi persoalannya, anak kita pergi hari-hari sekolah agama, tengok kalimah Allah, terus tak tahu Allah itu Kristian ke Allah itu Islam. Maksudnya siapa yang menang? Kristian yang menang. Dia ubah satu perkataan. Kalau dia kalimah Allah datang. Sebab tu saya teringat antara perbincangan saya dengan Brother Syahkiri. Dia kata boleh, tak ada masalah antara perkataan Allah atau
ataupun God di dalam Bible tukar jadi Allah. Banyak tempat yang menggambarkan God is more powerful compared to the Jesus. God ataupun yang mereka nak terjemahkan sebagai Allah itu lebih berkuasa. Cuba terjemahkan semua perkataan itu, sudah tentu mereka tak setuju. Dan dia pernah tanya dan mereka tak setuju. Kawan saya, dia rumah agak jauh, dia naik bas. Daripada dia nak pergi kelab, pulang balik naik bas. Dan kalau di sana orang kulit hitam, African, British yang selalu dakwah, Mak Saleh tak kuat dakwah tentang Kristian. Dia bercakap tentang, kata, dia setiap pagi kalau ramai orang tu dia akan kata, brothers and sisters, please pray to Jesus. He's very kind. He will listen every single pray of you. Dia cakap sehari mungkin dia tahan, 2 hari mungkin dia tahan, seminggu, sebulan, buat PhD 3 tahun setengah, takkan tahan. Sehingga satu ketika dia terus kata dekat mamak ni, dia kata, sir, can I ask you a question please? Dia kata, ya please. Dia kata, you talk about, engkau bercakap tentang Jesus yang amat baik, akan dengar doa kita dan sebagainya. Kalau dalam sistem agama kau ada Trinity system. Kau ada Father of God, you are the Son of God, dan dia ada Holy Spirit yang dikatakan sebagai Jibril. Kenapa engkau mendiskriminasikan Tuhan kau yang hanya pada Jesus saja? Sudah tentu Allah ataupun Tuhan ayah itu more powerful, lebih berkuasa. Instead of aku doa kepada anak, baik aku doa pada bapa. Kenapa aku tak boleh doa pada bapa, aku tinggalkan terus pada Jesus anak? Dia terdiam, dia tekan logik, dia bilang gitu. Kristian tak pernah menang. Tapi masalahnya, kitalah agama yang paling pengecut di Malaysia. Ada masalah, stop, guna undang-undang, jangan cakap Islam terancam. Di sana tuan-tuan, tidak ada satu pun jabatan agama, tidak ada pun fund yang macam kita. Zakat sahaja di Malaysia, fixed deposit setiap tahun 2 bilion, kurang-kurang 2 bilion. Selangor saja 450 juta ke 500 juta, wilayah Persekutuan 500 juta, kalau campur dengan Johor, Perak, Kedah dan sebagainya mau dekat 1 bilion lagi, bermaksud dekat 2 bilion. Okey? Tapi yang paling ditakuti, Muslim keluar pada Islam ratus ribu. Okey? Kemudian Islam terancam, Islam itu dan ini. Itu belum lagi masuk bajet tahunan daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Di sana tak ada satu sen pun diberikan. Tetapi Channel 4 dia buat satu dokumentari di UK. Dia kata apa? Dia buat satu dokumentari panjang. Untuk salat Jumaat, 80% daripada umat Islam di UK pergi salat, walaupun ketika itu waktu bekerja, waktu lunch hour, waktu Jumaat. Tapi hanya tidak lebih daripada 4% devotees ataupun orang yang nak amalkan agama Kristian yang pergi gereja pada hari Ahad. Sebab apa? Mereka bukan dominan. Dan disitulah mereka bercakap, mereka memberikan hujah, jumpa dengan orang itu, jumpa dengan orang ini. Dan pengalaman yang manis, saya duduk di sana, saya membantu satu orang budak Oxford, maksudnya dia budak Oxford. Dia lahir di Oxford. Nama middle name dia Ibrahim, tapi dia Kristian. Dia cuba semua agama, dia buat A-level di Oxford dalam falsafah dan juga filosofi dan juga fiziks. Fizik kat sana dia kena belajar falsafah sekali. Dia mesti. Jadi saya duduk kat situ. Saya ingat saya jumpa dia ketika Ramadan 3 atau 4 tahun lepas. Dia belajar dan Allah rezekikan dia banyak benda. Dia jumpa dengan Muslim-Muslim ni. Saya ingat ada satu budak student daripada Sorbonne, daripada Perancis. Dia buat dia fellowship di OSIS di Oxford. Dan kemudian dia boleh debat dengan student PhD itu, dia asal daripada Indonesia. Sehingga kawan tu tak boleh jawab dengan dia. Dia masuk 3 bulan Islam. Saya tanya buku apa habis dah? Selain daripada Quran dia merangkap. Dia baca buku habis Talbis Iblis oleh Ibnul Jauzi. Dia baca habis 3 bulan masuk Islam. Saya balik raya, kemudian di Malaysia saya balik semula, saya ingat bulan 10. Dia kata dia punya cita-cita hujung tahun, saya ingat 2012. 2012 dia nak hafal semua juzuk 30. Tak sampai setahun masuk Islam. Tak sampai setahun. Kerana agama kita rasa ada ustaz, nak masuk syurga ustaz ada.
Nak masuk syurga lagi kalau tak solat, tak apa, bagi duit kat ustaz, ustaz boleh tahlil, hantar sikit pahala, boleh masuk syurga, orang kaya masuk syurga. Bukan untuk dia masuk ke dalam agama, untuk dia pandai dan cerdik. Bahkan untuk kita sekalipun yang mai datang kuliah ni pun kadang-kadang, termasuk saya, kadang-kadang bahasa Arab itu bahasa kita. Yahudi, Zionis, bahasa yang telah mati tuan-tuan, dia boleh hidupkan, menjadikan satu bahasa rasmi negara dia. Dan mereka berada di sana hebat, dihidupkan balik bahasa agama. Dan saya dalam kelas, terakhir sebelum pada soalan yang saya dalam kelas ada satu budak namanya Lorenzo, asal daripada Italy. Kami dalam kelas Islamic Text, kami terjemahkan buku klasik kepada bahasa Inggeris, stylish English. Saya ada seorang budak tu bukan nama Arab, jadi saya tahu nama dia pun nama Arab. Jadi nama Arab dia asal Pakistan. Jadi dia Muslim lah. Saya assume dia Muslim. Kawan ni dalam kelas masa saya masuk, saya student master dan dia adalah student degree. Saya tengok dia boleh cakap Arab fasih. Dia boleh bukan saja fasih, dia boleh terjemahkan, dia boleh i'rabkan satu persatu. Sebab tuan-tuan kena tahu i'rab kadang-kadang bila dia mansub, mungkin dia maf'ul, kalau dia fa'il, bermaksud perkataan berbeza. Kita pun yang Islam hebat puluh-puluh tahun pun, antara muhrim dan mahram pun kita tak boleh nak beza. Oh, dia ni muhrim saya, dia nak kata apa, adik-beradik ni muhrim saya. Muhrim adalah orang berihram, mahram adalah orang yang diharamkan kahwin. Itu pun kita tak lepas. Yang ini dia boleh terjemah. Saya pun nak bagi salam satu masalah. Sehingga satu hari takdir Allah, dia salat sebelah saya. Kata, confirm melanggar Islam. Sehingga saya borak dengan dia, saya kata, bila kau belajar bahasa Arab? Bahasa Arab? Sehingga kalau cakap Arab ni pun biasa tak ada masalah lah. Tapi masalah dia boleh i'rab. I'rab tu kira siapa? Dia boleh baca, bila dia tengok ayat tu dia berhenti. Dia kata, ni apa? Maf'ul. Yang ni nak ifa'il. Ini aku perlu apa? Mansub, marfu'. Dia sebut detail. Saya pun kadang, gila budak ni. Bahasa saya, gila budak ni. Sehingga dia kata, dia final year, final sem ketika tu. Dia kata, aku belajar alif bata seminggu sebelum aku register masuk sekolah universiti ni. Seminggu. Dalam masa 3 tahun, dia fasih. Bukan kena fasih, dia terjemahkan kitab Arab. Dia terjemahkan kitab Arab. Dia Oxford kadang dia jumpa budak-budak perempuan yang pakai skirt pendek. Dia masuk dalam kelas, dia belajar tentang Islam, Islamic Studies. Mereka ni bukan kerana nak jadi, kadang-kadang dia nak belajar tentang agama orang lain. Mungkin takdir Allah dengan itu dia masuk Islam. Dia belajar. Kadang-kadang tengok dalam keadaan dia pendek, dia baca kitab apa? Ihya Ulumuddin. Tak kacau jam tengok budak-budak. Dengan kadang-kadang dia punya baris bagus. Baris bagus. Dia baca kitab Ihya Ulumuddin. Dan semua tahu, bukan saja Ihya, kitab lain yang ditulis oleh Ghazali dalam bahasa Arab. It's very precious bahasa Arab yang begitu mahal yang ditulis oleh Imam Ghazali. Sebab apa? Mereka tidak berada pada zona selesa. Sebab apa? Mereka menjawab bagi pihak Islam. Sebab apa? Mereka dicabar. Dan mereka tidak boleh menggunakan kuasa, melainkan boleh menggunakan intelek. Datangnya cabaran, jawab dengan secara intelek. Sebab itu mereka naik. Dan banyaklah bahkan dalam unsur-unsur yang banyak dalam penulisan yang terakhir. Terakhir sebagai contoh, saya menulis satu artikel. Kami ada isu, kami kena tulis satu artikel. Satu artikel tentang bagaimana satu orang lecturer dia dah meninggal di University of Manchester, namanya Norman Calder. Dia menulis tentang satu tesis ataupun satu idea bahawa Muwatta' Malik tidak ditulis oleh Imam Malik. Muwatta' Malik yang mana seluruh umat Islam bersetuju ialah satu magnum opus, satu kitab yang paling unggul dan ditulis oleh Imam Malik, nama dia Muwatta' Malik. Kitab hadis yang disusun berdasarkan abwab fiqhiyah secara tersusun yang pertama dalam dunia Islam. Muwatta' Malik. Isunya dalam masyarakat kita tak berani untuk mengkritik autoriti dalam agama. Ada benda yang kita boleh tanya, ada benda tak boleh tanya. Lagi-lagi masyarakat kita jangan tanya langsung. Sehingga siapa tanya tu dikira biadab. Kadang bukan bahasa biadab pun, ustaz saya nak tanya, benda ni saya pelik, saya baca sekian macam mana. Ni jangan tanyalah benda-benda macam ni, pelik-pelik ni, masyarakat akan pening. Tuan-tuan, hari ini bukan masalah kita jangan betangkan pada masyarakat pening. Kita tak cakap, dia boleh rujuk dalam internet. Dulu
ada buku satu orang aktivis LGBT, Irsyad Manji, diharamkan masuk Malaysia. Pergi ke Singapura boleh beli, bawa balik Malaysia, dia pun tak tangkap, tak boleh cek. Isunya jangan haramkan fizikal, matikan, bunuhkan idea tu. Macam mana? Jawab satu persatu tentang Syiah, jawab tentang anti hadis, jawab tentang LGBT, jawab dengan ilmiah, jangan emosi. Apabila dia kata Muwatta' Malik tidak ditulis oleh Imam Malik, tidak ditulis oleh Imam Malik, yang mana dalam kesarjanaan Islam semua sepakat Muwatta' siapa tulis? Imam Syafi'i? Tidak, Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, aku menghabiskan Muwatta' Malik banyak kali di hadapan Malik. Bila dia kata tak, dia bukan main-main. Dia membandingkan dengan Al-Mudawwanatul Kubra. Dia kata, pasal apa kau kata Muwatta' Malik ini bukan Malik tulis? Suka hati aku, aku yang tulis. Aku kata dia bukan. Dah. Dia membandingkan Mudawwanatul Kubra, antara buku asas yang paling awal dalam mazhab fiqh, mazhab Maliki. Dia kata hadis ini terawal, hadis itu, hadis ini. Dia bandingkan. Perfect. Saya tengok beberapa penulis barat, apabila jawab benda ini, bila ditanya seorang penulis daripada Kanada, daripada McGill University, dia tulis runtuh idea Norman Colder. Dia kata dia membandingkan antara satu manuskrip dan satu daripada manuskrip yang ditulis oleh Shah Nun, yang direkodkan oleh Shah Nun, hanya ada manuskrip tersebut di Edinburgh University di Scotland. Itu saja yang ada. Bila saya rujuk tulisan mereka, perkara yang bagus, dia cabar kita kena jawab. Contohnya adalah di dalam Muwatta' Malik, tuan-tuan akan jumpa satu usul dalam mazhab Malik, iaitu amal ahli Madinah, di mana satu amalan kalau ahli Madinah itu tak buat, bermaksud kemungkinan besar benda ini bukan diajarkan oleh sunnah. Contoh, puasa 6. Dalam mazhab Malik, puasa 6 dikira sebagai bid'ah. Dalam mazhab Malik, Imam Malik menyatakan bahawa apa benda itu adalah bid'ah kerana orang di Madinah pada zaman dia tak buat puasa 6. Ibn Hajar jawab dan sebagainya, kata walaupun tak ada seorang pun buat, tapi kalau hadis itu sahih, ia tetap sunnah. Perbincangan banyak. Kata sarjana yang menjawab, Norman Colder, dia kata apa? Norman Colder kata Muwatta' Malik ini ditulis oleh sekelompok daripada sarjana Islam yang berada di Cordoba, di Cordova, di Spain. Dia jawab, kalau ia ditulis oleh penduduk Spain ketika itu, Cordoba, macam mana boleh menggunakan amal ahli Madinah? Daripada instead of menggunakan amal ahli Madinah, baik dia kata amal ahli Cordoba. Sebab jarak antara Spain dan Madinah bukan dekat, tuan. Macam mana mereka boleh tahu? Dan dia kata yang merekodkan Muwatta' Malik sekurang-kurangnya 14 manuskrip secara berasingan. Kenapa kau hanya menggunakan satu manuskrip, kau tak guna yang lain? Banyaklah secara akademik menyebabkan idea itu runtuh dalam masa hanya 2 tahun. Ketika tokoh-tokoh anti hadis antara Gottziher di Jerman bantai hadis, dia kata hadis ini adalah ciptaan Al-Imam Syafi'i. Datang seorang tokoh daripada India yang hebat, Syekh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azami, sejak tahun 70-an, 60-an, dia tulis runtuh idea anti hadis. Macam mana dia pergi ke sana, dia menulis dan dia menjawab. Bukan hanya takut-takutkan orang dengan undang-undang, benda ini takkan mati dengan apa? Dengan ilmu. Dan itu yang menyebabkan macam mana tamadun itu naik. Hadis pun bukan satu masa hadis datang daripada jago daripada negara Arab. Ada beberapa ratus tahun ia pergi ke benua India, mati ketika itu. Dia datang daripada Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Dia pergi ke India, sangat-sangat berada di sana sebelum kembali semula ke tanah Arab pada ketika ini. Wallahu ta'ala. Subhanallah. Tidak ada lagi soalan. Saya serahkan kepada tuan-tuan untuk jika ada soalan sebelum kita habiskan dalam masa setengah jam 20 minit lagi. Jadi mohon siapa yang ada soalan terus boleh bertanyakan soalan sesuai dengan topik, dan seterusnya kita akan minta Ustaz Abah Hafiz, dan mungkin saya akan terfikirkan 1-2 soalan lagi sebenarnya ada. Adakah siapa nak tanya soalan? Orang UK nak tanya soalan. Tes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mengatakan bahawa mereka yang pergi belajar tes. tengok mereka yang pergi belajar di overseas yang dapat PhD, bila balik nampak macam dia orang tak perform dari segi juga tulisnya, dari segi juga penampilannya. Walaupun dapat PhD tapi kurang perform. Pertama, prejudis secara umum terhadap sesuatu perkara ini satu benda yang tak ada. Bukan semua yang datang dari negara Arab itu adalah baik. Bukan semua yang datang dari Barat itu adalah buruk, dan vice versa, dan sebagainya. Okay? Memuji di sana bukan disebabkan dia perfectly accepted by benda ni sempurna dan diterima secara total oleh dunia sarjana Islam. Dan saya pun tidak setuju untuk satu orang pergi ke barat belajar daripada degree sebagai contoh. Saya prefer untuk dia degree berada di negara Islam. Dia ada satu foundation yang kuat dan mencabar. Sebab bila pergi kepada master dan PhD, dia perlukan kepada penulisan akademik yang luas. Kalau dia nak pergi kepada perbincangan Islam, kalau dia tak boleh berbicara dengan bahasa ilmu itu, saya ingat benda itu amat pelik. Contoh, kalau tuan-tuan pergi ke hospital pakar sebagai contoh, tiba-tiba tuan-tuan cakap in English dengan doktor pakar ni, konsultan ke specialist ke, tuan-tuan cakap English dengan dia. Sepak cakap English mungkin slang accent daripada UK ke US ke Australia, Aussie ke dan sebagainya. Tiba-tiba doktor tu kata, saya cakap mak saya yang saya tak hati. Orang yang pakai perubatan pada zaman ini, bila tak hati cakap English, engineer ke arkitek ke, tuan-tuan rasa apa? Dia ni beli ke apa? Betul lah. Tapi bila ustaz yang cakap, yang duduk di hadapan kita, bukanlah suruh dia jadi Arab, no. Sekurang-kurangnya dia ada satu foundation yang baik di dalam bahasa Arab. Setengah itu sampai pada tahap hanya bergantung pada buku terjemahan. Tuan-tuan pergi ke Mesir sebagai contoh. Mesir ni dia negara Arab ni bagus, bukan keseluruhannya dan bukan buruk keseluruhannya. Bukan baik seluruh, bukan buruk seluruh. Contoh sistem pengajian di Mesir yang ada di Mesir Sintama, yang pernah belajar di Mesir, dia tidak mewajibkan attendance bukan? Tak mewajibkan attendance. Ketika saya pergi, saya datuk, tahun 2011 saya datuk saya buat siar perkhidmatan, saya pergi ke Mesir, di Marokko, saya cakap. Bahkan kita akan tengok pada satu tahap, mereka, bahkan di UAE ada satu profesor buat kajian tentang saya, 80% student kita tak pergi kelas. Sebab tak wajib. Dia kata, ambil kedatangan kami macam tak percaya kami datang. Memang betul orang tak main kelas pun. Ada sekolah rendah saja. Tak pergi. Sebab tu kita akan dengar cerita tentang sudah Mesir yang belajar agama, dia tak ada apa, tak ada attendance, dia pergi ke UK, jadi pergi ke petik buah dan sebagainya. Sebab Malaysia masuk sana 3 bulan, 6 bulan free, tak tambah visa. Maksudnya dia tak belajar. Kalau pergi di Jordan atau di Saudi, dia di Maghribi dan sebagainya, tiba di Malaysia 20% datang kelas, tak boleh pergi exam. Tak boleh pergi exam. Jadi saya daripada pergi sana sekalipun, balik ke sini tak boleh cakap Arab, tak boleh nak rujukan jumur. Sehingga dia kata, Ustaz janganlah cakap benda-benda pelik kat tempat kami, kita kekalkanlah dia benda biasa. Kalau nak datang ke tempat kembali ke Malaysia dan kekalkan benda yang sama, tak payah belajar negara Arab, belajar kat Malaysia, belajar kat kampung-kampung. Sebab nak kekalkan benda sama, benda salah. Buktikan dengan Quran dan Sunnah, tiba-tiba tak boleh terima, sebab nanti akan menyebabkan masyarakat berpecah. Tuan-tuan, ketika Nabi SAW datang, Nabi pecahkan orang. Kalau benda itu bukan benda hilang sebagai contoh, dan benda memang tertolak, tuan-tuan kena kata salah. Tuan-tuan tak boleh kata benda itu betul. Main datang orang, aku jumpa dengan Nabi ni secara yaqazah, secara by blood and flash. Dia jumpa dengan
penting Nabi nak main majlis dah. Jumpa pula Nabi bagi tahu itu buatlah agama sekalian. Kita tak boleh nanti jadi masyarakat jadi pening. No, kalau salah kata salah. Kalau berkhilaf kita boleh lah bincang dan sebagainya. Kita boleh langsung. Ini totally salah. Pun tak berani. Saya ada syarikat percetakan di antara saya satu Muslim. Dia buku pada Syekh Dr. Yusuf Al-Qadha. Dia minta saya semak dan saya semak. Dia kata sehingga saya balik, saya kata saya ikut takkan ambil di dalam pertama saya maaf dulu. Kata dia hantar teks bahasa Arab itu bahasa moden. Yusuf Al-Qadha itu adalah bahasa moden, bukan bahasa yang Ghazali ke atau Tabari ke. Dia ambil, dia terjemahkan dalam bahasa Melayu dan saya baca. Sehingga kan dia kata riwayat, contoh riwayat al-mutawatirah. Riwayat al-mutawatirah dalam ilmu hadis, mutawatir dalam bahasa bermaksud tawatur, peringkat. Tapi kalau kita katakan dalam bahasa agama, riwayat mutawatir ini adalah riwayat yang mana riwayat Quran. Sejumlah rawi dari setiap tabaqat, dari setiap peringkat itu meriwayatkan daripada Nabi SAW kepada penulis dengan jumlah yang tidak mungkin mereka duduk sekali untuk berdusta di atas nama Nabi SAW. Dan riwayat mutawatirah itu adalah riwayat Al-Quran. Bila bagi pada dia terjemah riwayat yang berperingkat. Saya kata ini tak boleh jadi. Dia kata mana hantar ni? Dia kata budak-budak yang pakar-pakar di Mesir. Saya kata subhanallah, Mesir melahirkan manusia yang hebat. Tokoh-tokoh Malaysia ramai yang umur yang mungkin 50, 60. Kalau kita tengok mereka tokoh-tokoh jaga sikit berumur. Tapi pada akhirat ini bermasalah. Mungkin dari segi politik, suasana dan sebagainya. Itu kita katakan. Sebab saya bukan nak untuk Mesir tu, minta maaf saya katakan. Tetapi untuk membatalkan orang yang datang daripada barat, tidak ada kualiti pun tak boleh. Tak boleh, tokoh-tokoh yang hebat juga daripada barat. Jadi yang pergi lari ke sana, mendapatkan suatu politik di sana, untuk katakan mereka hanya dapat PhD untuk PhD celuk pun tak okey. Jangan hanya tuduh orang balik tanpa bukti. Balik bagusnya dia celuk sebab apa dalam PhD dia sekian. Dia kata begitu dalam buku sekian. Sedangkan dalam kitab sekian kata sekian. Dia buktikan secara tertulis. Dia buktikan. Baru dia kata memang okey. Tapi untuk kata yang mendatangi celuk saja, satu benda yang tak adil. Tuan-tuan, ada juga PhD yang saya ingat perlu yang ambil hadapan. Contoh di negara Arab dia suka buat PhD bentuk tahqiq ataupun tahrij. Benda ini tak, saya pribadi mungkin saya silap. Dia tidak perintah untuk orang buat PhD sebenarnya. Dia ambil satu kitab, dia tengok pandangan, dia buat tahqiq, dia review ataupun dia cek mana tahrij hadis ni. Okey, bagus benda tu, ada manfaat. Tetapi saya ingat PhD adalah satu tempat di mana you produce satu idea baru. Sama ada dia betul ataupun tidak, itu perkara kedua. Tapi you berusaha mengeluarkan satu idea yang baru berbanding hanya buat revision, buat itu. Negara Arab banyak buat ini. Di negara Barat tak, dia mesti satu benda yang idea baru, mengkritik orang lain, buatkan satu pandangan yang baru. Okey? Dan apabila balik ke Malaysia, dia macam mana itu alam pribadi. Setengah daripada itu orang di Malaysia juga ada orang dia pakar dalam bahasa Arab, terutama di kawasan-kawasan Hulu. Mereka ni kalau nak kata Arab, nak kata tentang hafal matan lagi Syuja ke matan Alfiah bin Malik hebat. Tapi dia bercakap Arab, dia lambat sikit. Sebab mungkin suasana Arab kita ada. Tapi bab itu mereka hebat. Tak siapa boleh lakukan. Ada orang pergi ke negara Arab, cakap hebat, cakap bahasa Arab kan, bahasa basah. Balik sini baca kitab Arab, bahasa standard dia sangkut. Ada kekurangan, ada kelebihan. Sebab itu jangan generalize, jangan takmin tempat mana dia mana. Okey, daripada mana dia belajar. Tapi cabar dia mulia. Kata bab ni macam mana, bab itu macam mana. Cabar penulisannya, cabar idea itu kita baru tahu. Kadang-kadang orang mengajar di hadapan contoh saya dan sesiapa, saya mungkin lebih baik daripada saya. Apabila kita mengajar, kadang-kadang kita mengajar benda, kita dah hafal
Apa membezakan Q&A session? Soal jawab. Itu dia tak boleh nak set up. Melainkan yang apa tanya mufti kau kat TV1, kat TV3 tidak ada soalan yang dibagi lah. Kalau kata macam ni, saya tak nak kenal tuan-tuan. Pertama kali saya datang sini, tuan-tuan nak tanya saya, tuan-tuan nak hujung saya lah, soalan macam mana. Saya salah, saya kata salah. Saya tak bersedia benda. Itu yang menguji ataupun itu kayu ukur siapa yang hebat. Sebab dia jawab secara intijal, secara terus berbanding dengan saya bercakap. Saya dah ada apa, teks yang saya hafal, benda yang saya ulang. Itu yang membezakan. Cabar idea, cabar penulisan. Jangan buat generalization terhadap daripada mana dia datang. Allah. Soalan? Tes. Tak ada soalan? Okey, ya. Kalau kita tengok sekarang, segi buat dengan pemikiran, kita tengok Mak Saleh, dia kenapa terbuka. Sehingga apa sahaja yang datang, dia mampu mencanangkan dalam pemikiran dia. Dia cabar, dan cari satu orang kaedah macam mana nak besarkan. Dan itu balik pada kaum kita, kaum Melayu di tanah kita. Bila kita tengok macam contoh sekarang, contoh ada kita masih keluar satu kajian mengenai kain lahir contoh. Tapi bila dia keluar satu pandangan-pandangan yang begitu, golongan agama terus mengkritik, mengatakan ini bid'ah, ini khurafat. So dari segi orang kata kita nak bebas berfikir, percaya suatu benda kepentingan dia, tapi tertutup because dengan hukum-hukum yang begitu. Pertama, apabila kritikan terhadap contoh yang disebutkan oleh saudara kita tentang ahli motivasi, tentang bagaimana tentang dia bagaimana Islam, dia meletakkan perkara berkaitan dengan yang begitu strict hanya dua: akidah, ibadah. Itu akidah dan ibadah itu strict. Kita tak boleh untuk buat inovasi selain daripada apa yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Akidah Nabi, ibadah Nabi, itu yang kita ikut. Urusan keduniaan, urusan kita. Orang kata, oh nak ikut Nabi SAW, maka enggak, Ustaz jangan dengan kereta. Ini orang jenis tak ada usul fiqh. Kereta bukan urusan ibadah, bukan urusan akidah. Dia nak pakai kereta, pakai kapal terbang, Ustaz. Tapi jangan kaitkan dengan Nabi, pakai. Sebab muamalah Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Ada beberapa benda yang ahli motivasi buat, dia tak ada masalah. Okay? Dia tak ada apa, kita tak boleh nak bantah dia. Itu adalah kajian dia. Tetapi sebagai contoh, kalau dia masuk bab akidah, dia tengok bintang Scorpion, bintang, benda ini dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam. Nabi melarang dalam hadis menilai melalui bintang tentang pribadi orang, ataupun kita buat tirikan sesuatu. Nabi larang benda ini. Dan kadang-kadang Islam ini, apabila kita ikut, kita akan bilang kebodohan dia. Dia baca Scorpion tu, ataupun dia punya sekretariat segala sebagainya, dia kata, kalau betul caranya, hari ini anda akan berjumpa kawan lama. Lepas tu kita hari ini tak jadi kawan seorang tu semua apa. Dia kata memanglah tak jadi apa. Kan dia kata kalau kena pada caranya, yang buat tak kena pada caranya. Kan boleh lari dia tu. Tak payah dia tak payah pakar motivasi. Saya boleh bebas. Siapa-siapa boleh buat benda. No, ini bukan masalah tarikh lahir dan sebagainya. Kadang-kadang benda itu ada motivasi. Sudah tarik ada beberapa lecturer di dalam psikologi sebut. Benda ini kadang-kadang dia didakwa oleh ahli motivasi. Untuk kita kata dakwah ialah sebuah kajian, dia memerlukan proses yang banyak. Apa
Apa metod kita dalam buat kajian? Siapa orang yang kita buat kajian? Apa rujukan kita? Apa itu, apa ini? Banyak benda ni kita kata saya datang betul kajian saya katakan bahawa siapa yang masuk itu kiri lemah. Saya tak boleh kata bahawa kita berdasarkan dalam ada 300 sampel. Dia begini, dia begitu. Tak semestinya betul. Bila kita katakan contoh benda ini bukan saja benda itu boleh jadi syirik dan khurafat. Menilai kita minta ni. Kalau contoh kita katakan apabila orang pemarah ini kajian akan menyebabkan dia boleh sakit jantung, itu tak apa. Ada nampak benda logik. Tapi benda yang tak logik, akal tak boleh terima. Okey, contoh kita pergi pakai gelang hitam supaya tak ada cacing dalam perut bagi anak-anak kita. Benda khurafat. Pakaikan benang hitam, kita tak boleh macam mana kaitan dengan benang hitam dengan cacing kat perut ni boleh ada. Ini khurafat kan? Ini khurafat. Contoh kita kata, balik kita panas ambil kain basah dan tak ada sepala. Boleh masuk akal. Sebab benda itu dapat mengurangkan hawa suhu daripada luar. Walaupun tak sedikit logik. Ada benda yang kadang-kadang logik pada akal diterima oleh syariat dan tak logik syariat kena tengok juga bahawa benda itu juga perlu ditolak. Kedua, kenapa bangsa barat lebih bebas? Kenapa bangsa barat lebih maju? Tuan-tuan kena ingat, ia semua ada kaitan dengan agama insya-Allah. Kenapa bangsa ketika Islam naik zaman Nabi SAW kepada Umayyah, kepada Abbasiyah dan sebagainya, Islam golden age ketika itu. Ketika itu bagi Kristian dia adalah dark ages. Dark ages. Sekarang adalah golden ages bagi Kristian dan juga Barat. Ketika mereka dark ages, Islam golden ages. Kenapa Islam golden ages? Kerana ini bermula daripada zaman Nabi SAW. Kenapa zaman Nabi SAW adanya bermula dan naiknya Islam? Kerana terikatnya dengan agama yang benar. Ketika Bible menolak Islam atau menolak bahawa sains mengakui bahawa berlakunya peredaran antara matahari bagi Bible atau bagi Kristen, mereka itu mengatakan dia tak bergerak, dia statik. Islam kata yang sudah jadi ini mustaqar billah dan takdirul azizul alim. Walaupun dia nampak ada di situ, tapi pergerakannya wujud. Mungkin makan masa ribuan tahun, ratusan tahun, jutaan tahun. Dia beredar pada orbit juga. Islam bercakap tentang hukum hakam, Islam bercakap tentang fakta. Islam Quran bukannya buku sains, tetapi dia ada miracle, dia ada mukjizat tentang sains. Sebab itu bila Nabi SAW bawa Islam dan umat Islam berpegang pada Islam ketika itu, naik ke Umayyah Abbasiyah ketika itu tak banyak pun mereka sendiri ada keterikatan yang agak signifikan kepada agama mereka naik. Tokoh yang bercakap tentang sains, dia juga lah Al-Quran, dia juga lah berbicara tentang hadis. Itu ada doktor-doktor, pakar-pakar dalam fisik, pakar-pakar dalam kimia. Hari ini seakan-akan orang yang berada pada kepakaran itu, kita katakan itu ilmu sekular. Kita yang berada di masjid dan surau pada satu masa, kita yang mengamalkan sekular. Sebab kita pisahkan, kita kata belajar sains ini sekular, belajar agama itu yang Islam. Betul tak? Siapa yang pisahkan ini? Kita yang pisahkan. Zaman Nabi SAW, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib, di kalangan sarjana menyatakan fihi kulla syai'in la tafsir. Pada kitab dia ada semua benda tafsir dia ada. Kadang-kadang dia bercerita tentang banyak benda, ilmu ini. Imam Al-Razi dia tak mufassir. Kadang-kadang dia bercakap tentang hadis, dia juga bercakap tentang sains. Kenapa bangsa barat ini naik? Sebab Kristian adalah satu agama yang datang daripada pembohongan, pendukung tambahan daripada orang-orang agama. Dia letakkan teks yang bukan Allah sebut, yang bukan Nabi Isa sebut. Dia kata inilah Bible, inilah Injil, dan orang berpegang kepadanya. Dan apabila dunia dikawal oleh kebatilan, dia akan jatuh. Apa yang berlaku di dalam revolusi Perancis dan di England ketika revolusi mesin, okay? Mereka memisahkan Kristian agama daripada urusan dunia. Bila ditanggalkan kebatilan itu,
mereka naik dengan hebat. Bila agama itu Islam itu ditanggalkan pada umatnya, dia jadi kegagalan. Kita melihat bagaimana walaupun tak 100% hebat atau tak 100% sempurna, kita melihat bagaimana mereka meletakkan di Turki, diletakkan unsur Islam itu balik, belajar agamanya balik, yang dahulunya tak bertudungnya dimulakan daripada atas. Negara itu bangkit. 2-3 tahun lepas, negara ini telah pun melaksanaikan hutang IMF yang ada negara-negara dengan kuasa beli yang banyak seperti Indonesia gagal. Banyak negara-negara yang gagal, dia habiskan hutang daripada IMF dengan kadar bunga yang agak tinggi. Sebab itu apabila agama itu diamalkan dengan agama seperti mana yang diturunkan pada zaman Nabi SAW, Allah menjanjikan kita naik. Ia bukan dengan agama yang jumud. Kita juga tahu, kami bawa agama bukan kepisan jubah ni tuan saja. Ia bukan dengan kopiah saja. Ia bukan dengan serban saja. Ia adalah berbentuk pemikiran. Kita telah melihat di dalam sejarah bangsa kita, sejarah negara kita, yang pakai jubah ini juga lah yang membuang kancak di belakang orang, yang mandi safar di pantai-pantai, kan? Bukannya apa mandu cendol di tepi jalan, tak? Yang buat ustaz-ustaz, yang bawa fatwa pelik-pelik ustaz-ustaz. Sebabnya bukan gelaran itu tadi, pemikiran itu tadi yang meruntuhkan kebodohan, yang meruntuhkan kejahilan. Apabila bercakap tentang agama, ada bukti. Bukan saya duduk di hadapan dengan gaya hebat apa semua dan kemudian, Ustaz, saya rasa ada pandangan lain. Oh, jangan tanya, awak siapa? Saya Ustaz. Jangan tanya, banyak pertanyaan orang imannya. Kan modal lama. Saya tengok alhamdulillah mereka yang berada di atas guru saya dalam hadis. Bila orang tahu ada beberapa kritikan, dia datang kepada anak murid sampai kamu terkejut. Jadi, bukan boleh silap. Mana tak silap? Dia datang, bila tempat duduk di hadapan budak tu kata, aku yang pandangan untuk dalam memberikan conclusion ini sedikit masalah. Dia tunjukkan bukti-bukti. Budak tu baru kelas master. Dia dah profesor, full profesor. Dia main datang, dia tunjuk, dia minta mana yang salah. Kita Allah. Cakap Arab pun kadang-kadang tunggal terbalik. Tiba-tiba cakap, oh tak boleh. Dan kita tidak tahu dalam masyarakat kita pengajian Islam pun telah ada segregation. Dia tidak bersifat syumul lah kita. Kadang-kadang bila orang tu dia belajar tentang Quran, kadang-kadang dia tak ada kemahiran dengan hadis, dia sempat nak faham nak kata. Kadang bila hadis pula dia tidak mahir untuk bersilat dalam usul fiqh. Dia terjumutlah dalam kesalahan beberapa hadis, menggunakan hadis. Tapi bila dia boleh melihat dunia, tuan-tuan, apabila kita pergi keluar, kita cabar, kita tengok orang, Masya Allah. Bukan saja bidang agama, kita nak bawa dakwah. Saya tak ingat di mana kata Ustaz Husini, Syekh Husini Alhamdulillah, dia kata apa? Adalah dakwah kita merasakan dakwah kita adalah kepada Muslim. Kita tak bawa Islam kita kepada bukan Islam. Dakwah asal Nabi adalah orang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Saya pergi ke Jerman. Lepas ke sana saya jumpa ada orang yang dia jadi volunteer kepada Islamic Center. Dan saya baca tentang dia, saya tengok dia kata dia kerja macam tempat 8 pagi masuk 5 petang ni. Volunteer datang bantu masjid, azan dan sebagainya. Kadang saya tak ada semua kerja jauh daripada rumah. Dia kata dalam sebulan boleh biasa-biasa dalam kulit Islam kan 20 orang sebulan 20 orang yang kerja 8 pagi 5 petang. Kita yang ustaz ni berdakwah bebas, seorang pun mereka bagi seorang ustaz Kristian dia terlupa dah, dia tak boleh dakwah. Kadang-kadang orang dakwah hidup ini bukan Bible kata, dia Bible kata selama ni orang kata. Kita pun belajar agama daripada orang kata. Ada orang sebut dalam orang kata, kalau jumpa dengan saya kata, oh ini hadis kita, ini hadis kata ke Quran kata. Tapi cakap Islam hebat, kata orang semua dia sendiri tak ada tuan-tuan. Untuk kita berdakwah ini dia memerlukan modal. Kita tak boleh nak invest kalau tak ada modal. Modal kita adalah ilmu.
Kalau kita tak belajar, jangan berani untuk pergi ke medan, sebab kita hanya akan memburukkan dakwah orang lain, memburukkan dakwah orang lain. Dan untuk belajar ini, ia bukan perkara sunat, ia adalah perkara wajib. Talabul ilmi fariidatan ala kulli muslim ala sahih. Belajar ilmu itu adalah wajib fariidah, adalah fardu kepada setiap orang mukmin. Dan ada Allah, kita apa? Allah agungkan ustaz untuk tahu semua benda ni. Dan itu bukan sebagai satu kerja. Kita akan menjawab di hadapan Allah. Kalaulah kereta kita pun setiap 10,000 kilometer kita boleh servis, kita boleh takkan agama kita. Oh, saya dah belajar salat ni dah 5 dulu, tingkatan 1 dulu. Agama kita hanya sekolah mendengar, kita tak pernah nak buat revision. Ini akan membawa kita sama ada ke syurga atau neraka. Akhir sekali, jadi bodoh hidup. Orang lain yang jawab, dia rasa itulah agama dan itulah yang terbaik. Siapa lawannya, kira sesat, kira itu dan itu. Belajar. Kadang-kadang manusia ni, dia akan berlawan dengan apa yang dia jahil. Tentu majah, dia akan lawan apa yang dia itu. Dan soalan itu, persoalan antaranya adalah untuk sebagai ubat kepada kemahiran. Kata Nabi, Syifa'ul Ain as-su'al. Alhamdulillah, saya kira itu soalan terakhir mungkin untuk konklusi. Apa soalannya? Rasa cukup dah tu. Kita pun dah terbebas sangat dengan banyak benda yang sekarang kita terbebas seronok sebenarnya, menghayati dan juga terkesan. Jadi saya pun rasa wajar kita semak balik cara kita beragama, berfikir dalam beragama sebenarnya. Bahkan seorang Iqbal sempat menulis buku yang bertajuk Reconstruction of Religious Thought in Islam, cara berfikir semula dalam Islam. Jangan kita jadi Islam tanpa berfikir. Itu kesimpulan. Karena Al-Quran sendiri sebut afala ta'qilun afala tatafakkarun qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayat yang akhirnya memperlihatkan kalau kita betul dari Quran dan Sunnah, kita akan jadi cerdik. Kita akan jadi berhenti dengan sendiri menilai yang mana hak mana batil. Nah, itu saya juga nak promosilah program kita. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian Umdatul Ahkam yang kita buat dalam bulan puasa itu, seharian sepanjang minggu pertama dan kedua selama 3 bulan untuk khatamkan satu Umdatul Ahkam antara kitab yang terawal, kan awal 500 hijrah daripada Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang menghimpunkan sahih hadis-hadis hukum yang sahih muttafaqun alaih dalam Bukhari dan Muslim. Jadi untuk kita beragama dengan lebih apa yang Ustaz kata tadi, cerdik, mengetahui sandaran nafs, maka kembali pada kefahaman Al-Quran dan Sunnah, pegang jamu sendiri, belajar, dengar apa yang Rasulullah kata. Itulah barangkali puncak kemanisan dan kefahaman dan keilmuan yang mampu kita capai. Kerana jadi macam Ustaz Abu Hafiz mungkin jauh sangat dah. Dia walaupun dia nama Abu Hafiz, dia tak ada anak lagi sebab dia nak kahwin lagi. Rahsia saya bocorkan. Hafiz tu nama dia lah, Abu. Tak ada, dia tak kahwin lagi, tak tahu lah. Aku tak tahu lah, tiba-tiba dah kahwin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu nak cakap apa dah. Soalan pun tak tahu nak tanya apa dah. Saya rasa tuan-tuan pun sudah cukup maklumat. Untuk akhir di Kenapa Barat bukan untuk kita memuja mereka, tapi belajar daripada mereka. Belajar al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang yang hilang daripada mu'min. Belajar. Rasulullah kata ambillah daripada mana kamu jumpa dia. Baik, sekian itu saja. Terima kasih kepada pihak Surah untuk kesekian kalinya membenarkan saya duduk di kursi tanpa bangkangan. Walaupun negara kita demokrasi, tak ada masalah. Tak setuju kalau kemudian tidak percaya 10 bulan 11 esok saya duduk dengan kursi. Kita buat, kita cari calon, insyaAllah. Sekian saja, terima kasih. Kita akan teruskan majlis intelektual dan ilmu di Masjid Surau kita di Al-Jami'ah Al-Ma'muriyah, insyaAllah. Universiti Ma'muriyah kita sedang bina, Universiti Pemikiran, insyaAllah pada suatu hari akan melahirkan sesuatu agama yang aman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.